Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Saya hari ini berada di kawasan Kempas, saudara. Hujan. Saya menanti calon kita, Datuk Ramli Bahari. Beliau mengadakan walkabout. Bila walkabout ni di seluruh kawasan hujan-hujan. Sebab tu saya katakan saudara, bahawa dalam keadaan sekarang ni semua calon dia tak kisah berhujan, berpanas, dalam ribut pun datang. Yang paling penting adalah untuk mencari rakyat, dan semoga beliau ada keinsafan nanti bila dapat. Apa khabar saudara Razali? Saudara kalau mendengar saya hari ini lewat sikit, saudara boleh like and share. Saudara Abdul Aziz Man, saudara Norizwan, terima kasih. Saudara Muhdahari, saudara Emma, saudara Muhammad Razali Jari, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf sebab calon kita ni dia agak kesibukan. Maklum sajalah, meraih undi dan mencari teman-teman, bertemu dengan rakyat. Secara bersama saya adalah Datuk Ramli Bahari, calon Barisan Nasional. Beliau merupakan kali kedua. Kali pertama dulu dalam pilihan raya yang ke-14, KRU14. Terus saya katakan dia, mana kawasan saudara tumbang. Tapi saat ini rasa-rasanya insya-Allah warga Kempas akan bersama-sama dengan beliau, tetap akan memberi sokongan saudara. Dan pada tahun pilihan raya yang ke-14 dulu, Datuk Ramli Bahari ini dia dapat Barisan Nasional dapat 11,959 tewas kepada calon yang mantan Menteri Besar, iaitu Allahyarham Datuk Osman Sapian. Dan waktu itu saya tahulah beliau bertanding atas PKR, maka serangan yang begitu hebat. Apa khabar saudara? Dan saya perkenalkan saudara kepada calon kita, tidak lain dan tidak bukan adalah Datuk Ramli Bahari. Apa khabar Datuk? Semoga Datuk sihat. Ya. Boleh Datuk bagi sepatah dua kata dulu Datuk sebelum kita. Ya. Saya Ramli bin Bahari, calon Barisan Nasional di M40 Kempas. Ya. Apa khabar semua? Datuk cakap apa saja Datuk supaya pengundi-pengundi Kempas dan seluruh negara Datuk. Sekarang ni dah ramai dah mula masuk ni. Saya ucap terima kasih lah. Ya. Sama-sama yang akan peluang kepada saya untuk bangsa bersama dengan masyarakat yang peduli. Ya. Pertamanya apabila saya ada gangguan pula dah sebenarnya ni. Ya. Okey. Datuk, ini soalan cekumas. Saat Datuk mencari undi daripada rakyat, Datuk sanggup berpanas, berhujan. Sekarang ni hujan. Baju Datuk masih basah lagi. Orang pihak kata dah huyup. Tapi kita tak huyup, insya-Allah. Mereka akan huyup nanti. Sebab yang akan menentang Datuk lah antaranya lah calon yang agak kontroversi itu Nafisah, yang merajuk daripada tidak dapat bertanding di Puteri Wangsa. Dia bergaduh dengan muda. Biarlah mereka bergaduh dengan mereka, kita tak akan bergaduh. Kita bagi Barisan Nasional itu ditetapkan oleh parti, maka Datuk bertanding di kawasan Kempas. Datuk juga akan bertanding bersama dengan Bapa Izzah daripada Parti Negara Perikatan Nasional. Sampai itu dengan Nur Nikman daripada Parti Pejuang. Kita tidak mahu bercakap soal peribadi itu, tapi yang paling penting adalah soal perjuangan rakyat tentang parti kita, iaitu UMNO. Dan saya lihat Datuk sanggup berhujan ini. Apakah Datuk akan terus kekal begini bila Datuk diberi kepercayaan sebagai wakil rakyat? Ya. 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 Saya kira ini merupakan perkara Mungkin Datuk apa pun duduk perkara yang harus dilakukan kepada
kan. Apa duduk sebelah dia pun bagus. Hanya memang rakyat mengharapkan bantuan daripada polis. Kita mesti bersedia. Datuk rapat sikit, Datuk. Suara slow sikit, diorang tak dengar, Datuk. Ya, ha. Jadi kita sentiasa bersedia dari masa yang kita cuaca supaya kita dapat jadi kita banyak Ya. Pendapat Datuk. Abang duduk belah sana, Abang. Abang duduk belah sana. Yo, pun belah sana. Kita fokus ini. Oh, really? Okay, Papa pegang siap. Okey. Pegang jap. Papa pegang. I will move that. Saudara ada gangguan sikit teknikal dalam hujan-hujan ni. Maklum sajalah dalam sekarang ni hari hujan ya saudara. Hujan jadi kabut sikit. Sebab saya tahu bahawa saya tidak mahu mengadakan satu wawancara jabat. Jabat tak tahu kita. Saya lebih suka begini. Datuk sebagai calon wakil rakyat ini bukan orang kaya. Ini untuk menjadi wakil rakyat dan hasilkan perjuangan. So tak ada Datuk. Saya Ahmad Ramli tadi saya baca dia kata bahawa UMNO pada sana juga diserang kiri dan kanan. Jadi apa pandangan Datuk? Pada saya ya. Dapat sikit mic. Mic kurang jelas. Mic kurang jelas. Kuat. Dapat. Tapi yang paling penting adalah apakah tawaran yang harus kita berikan kepada rakyat yang ada sekiranya kita diberikan peluang dan kemenangan di masa yang akan datang. Ya. So jadi Datuk melihat bahawa serangan-serangan bercorak peribadi ni macam mana Datuk? Serangan-serangan peribadi. Datuk bercakap kuat sikit Datuk. Ya. Sebab Datuk kena ingat suara kena garang. Calon wakil rakyat. Suara saya ni pada mungkin slow. saya minta maaf kerana suara saya ni mungkin dah beberapa hari ni. Ya. Agak kurang sedikit. Tak Datuk sentimental sikit Datuk. Ya mungkin macam tu agaknya. Ya. Datuk memang asal orang Kepas ya? Saya asal daripada Batu Pahat tetapi sebenarnya saya dah begitu lama di Johor Bahru ni. Ya. Dan saya berkeluarga di Johor Bahru. Dan sebenarnya daripada tahun 1981 saya dah mula tinggal di Johor Bahru. Saudara, calon kita ni dia malu-malu. Orang malu-malu ni dia tak mahu bercakap kuat-kuat ataupun mungkin dia dah kehabisan suara. Ini baru hari yang keberapa tu? Baru tahun 3 hari kita kempen. InsyaAllah. Banyak lagi dah tu. Dia suara kena tegas kalau sebagai pejuang rakyat mesti berani berhadapan, suara kena keras lah. Okey, insyaAllah. Saya tahu Datuk bukan datang daripada Kilang Pemuda. Saudara Datuk datang daripada sebagai timbalan ketua bahagian di peringkat bahagian. Tidak. Sebenarnya saya adalah merupakan calon yang datang daripada Pemuda UMNO. Oh, Kilang Pemuda ya? Yes. Saya sebelum saya menjadi timbalan ketua UMNO bahagian, sebenarnya saya pernah menjadi ketua bahagian. Saya pernah menjadi ketua Pemuda bahagian Kulai selama 2 penggal. Dan saya pernah menjadi setiausaha Pemuda UMNO di Johor. Dan sebenarnya saya dilatih dan mendapat pendarahan sebenarnya daripada Pemuda. Ya. Datuk, saya lihat bahawa di kawasan ini, kawasan Kepas ini adalah kawasan pembangunan Datuk. Dia bukan kawasan pertanian. Kebanyakan penghuni-penghuni ataupun penghuni-penghuni di kawasan Datuk ini adalah mereka yang terlibat dalam dunia perniagaan. Sepanjang kita mengalami PKP 1 dan PKP 2 yang terkurung, saya melihat banyak kedai-kedai yang tak dapat dibuka dan sebagainya, dan ini memantutkan ekonomi rakyat. Jadi Datuk punya task yang very hard itu. Bukan senang kali ini nak memulihkan balik rakyat ini. Apa Datuk punya harapan untuk pengundi-pengundi khususnya di kawasan Kepas ini? Pada saya memang kita lihat dari soal ekonomi perkara yang cukup penting. Yes. Sebab itu antara yang menyebabkan kita selain daripada terkesan yang COVID-19, tapi juga disebabkan oleh kemungkinannya dengan kestabilan kedudukan suasana politik kita tidak menentu.
Sebab itu antara keputusan yang kerajaan yang diterajui Datuk Asri membuat keputusan untuk kita mengadakan pilihan raya ini adalah semata untuk memberikan kembalikan kembali kuasa kepada rakyat. Supaya rakyat akhirnya akan memilih satu kerajaan yang betul-betul kuat. Dan akhirnya dengan kekuatan kerajaan yang ada, maka dia akan memberikan keyakinan kepada pelabur untuk datang semula kembali melabur di hidup. Dan apabila pelaburan mula kembali semula, maka banyak peluang-peluang ekonomi yang akan terbuka. Dan akhirnya dengan cara inilah akhirnya kita bukan saja dapat memberikan peluang pekerjaan, tapi juga merancangkan ekonomi yang ada di sekitar kawasan di Kempas ini dan di seluruh negara Malaysia. Di Kempas ni Datuk, masalah yang saya lihat pertama sekali yang saya dengar, pertama sekali masalah perumahan rakyat. Itu paling penting. Yang kedua sepatutnya ada CGC, untuk pergi ke Singapura dan sebagainya. BTL. Dan kemudian banyak kilang-kilang juga di sini. Dalam tentulah dalam keadaan begitu kehidupan rakyat pertama-tama sekali tempat tinggal mereka. Jadi apakah Datuk akan jadikan ini sebagai salah satu Datuk punya perjuangan? Dan macam yang saya katakan pada pertemuan saya dengan pemulihan yang kita tempat. Antara perkara yang saya lihat yang mungkin boleh saya power kepada kerajaan sekiranya saya berikan peluang adalah soal perumahan sebenarnya. Kalau kita lihat di kawasan Johor Bahru ini, banyak perumahan yang dibina tetapi dengan harga yang mungkin tak mampu dimiliki oleh mampu tengok. Terutamanya kepada golongan muda yang baru berkeluarga dan sebagainya. Sebab itu saya mengharapkan supaya kerajaan nanti dapat melihat bagaimana kita boleh membanyakkan perumahan rakyat, rumah mampu milik, dan akhirnya kita dapat memberikan kediaman yang selesa kepada generasi muda yang ada. Sebab itu antara perkara yang harus kita lihat. Datuk sedar tak bahawa saya lihat tadi banyak tengok anak-anak muda yang terpaksa jadi pemandu Grab, Grab motor, bukan pemandu Grab kereta, bawa makanan, mengantar makanan. Dan mereka adalah graduan Datuk. Mereka bukan kaling-kaling orang lah. Jadi artinya mereka tidak mempunyai pekerjaan. Kesan daripada ekonomi yang begitu menggudum sekarang ni. Jadi antara inisiatif yang akan Datuk lakukan apa untuk dikempas ini? Pengundi you. Dan keduanya dari soal kita lihat bagaimana kita boleh membantu dari segi usahawan yang ada, termasuklah pemandu Grab tadi ataupun food rider. Dan saya lihat dari segi perkembangan perniagaan yang ada di Kempas ni, dia bertumbuh dengan rancak. Dan kerajaan juga banyak memberikan bantuan-bantuan modal dan sebagainya. Tapi kita juga harus melihat selain daripada bantuan modal yang diberikan oleh kerajaan, juga harus kita lihat juga untuk kita memperbanyakkan ruang-ruang perniagaan yang boleh diceburi oleh anak-anak muda yang mungkin mereka ada lulusan terbaik dan akhirnya mereka boleh berdikari dengan menggunakan perniagaan masing-masing. Jadi kalau kita boleh selain daripada kita menyediakan peluang pekerjaan, kita juga harus juga melihat bagaimana kita boleh memberikan ruang-ruang perniagaan supaya akhirnya mereka boleh berdikari dan akhirnya kita boleh memberikan satu ruang kepada mereka untuk memperbaiki kehidupan dan ekonomi mereka. Datuk, saya melihat bahawa slogan yang diutarakan oleh UMNO khususnya Barisan Nasional kali ini adalah UMNO bangkit, Barisan Nasional bangkit, demi kestabilan masa depan. Apa yang dibangkitkan, dimaksudkan dengan kebangkitan itu? Apakah kebangkitan hanya cuap lahiriah? Apakah hanya material? Apakah bukan kebangkitan dari segi agama, kesedaran dan sebagainya? Boleh Dok jelaskan lagi? Dia soal kebangkitannya dia secara menyeluruh. Pasal kita harus bangkit kembali, kita membina segala kemusnahan yang telah berlaku selama ini. Kalau kita lihat Johor, sebelum tahun 2018, 2014, kita Johor antara merupakan negeri yang mendapat pelaburan asing yang tertinggi. Kemudian selepas pada 2014 kita lihat bahawa pelabur mula menjauhkan Johor dan sebagainya. Dan itu juga ada perkara yang harus kita lihat bagaimana untuk kita kembali semula dapat menjadi tempat di mana menjadi peneraju kepada pembangunan ekonomi yang ada. Yang kedua juga dari soal kita juga untuk bersama-sama dalam kerajaan Barisan Nasional yang kuat, akhirnya untuk kita bangkit
membentuk satu kerajaan yang benar-benar diyakini, Ya. bukan saja oleh masyarakat di dalam kawasan di Johor ini, tapi juga masyarakat luar yang melihat bahawa sebenarnya Johor ini merupakan kawasan yang potensi untuk mereka mengambil bahagian berasaskan daripada kekuatan kerajaan yang ada. Yang keduanya dari soal keharmonian kaum yang Ya. ada, dan akhirnya dengan kombinasi dari segi kestabilan dan juga keamanan, Ya. dan juga peluang-peluang yang mungkin terbaik yang boleh kita berikan, akhirnya kita dapat bangkit kembali untuk menjadikan Johor kembali sejahtera dan maju yang sebelum ini. Datuk biasa bertanding dulu di kawasan ini dulu Datuk ya. Jadi soal memahami tentang penduduk atau pengundi di kawasan ini Datuk sudah faham sangat. Ya. Cuma kenalah tasyap balik ya. Maksudnya sejak penamaan calon bila Datuk disahkan sebagai calon di sini, berapa banyak rakyat yang telah Datuk jumpa ataupun kampung ataupun di kawasan PDM yang Datuk dah sampai? Alhamdulillah, dalam sepanjang tempoh pilihan raya ini, saya telah pun menjelajah hampir 90% kawasan yang ada di Lajunya Dok ya. dan saya kebetulan sebagai ahli majlis pun saya sentiasa berada di kawasan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya sebagai ahli majlis. Ya. Dan apabila dalam pilihan raya ini, dia agak memudahkan saya untuk sampai ke seberapa banyak kawasan yang ada. Dan pada hari ini kita cuba juga untuk sampai kepada beberapa ramai pengundi yang ada, supaya kita dapat mengenali mereka dan bersama pengundi juga dapat mengenali calon yang akan mereka pilih dan sebagainya. Kerana hubungan di antara calon dan juga pengundi cukup penting supaya mereka dapat menilai dan dapat keluar mengundi nanti dengan kematangan. Dan akhirnya kita bukan saja memilih calon, tetapi kita adalah memilih kerajaan yang bakal benar-benar berkebolehan untuk menabeli Johor ini ke arah kecemerlangan. Tok, seperti biasa bila saya jumpa dengan setiap wakil-wakil saudara, bila saya bertemu dengan setiap calon-calon, saya akan meminta mereka melakukan akur janji. Ini paling penting sebab lepas ini kita akan datang balik, kita nak tengok untuk rakyat mengadili apakah setiap janji itu telah dilaksanakan. Sebab kita dah muak dah dengan setiap calon bila datang musim pilihan raya berjanji itu dan ini, tapi tahun pertama saja masuk tahun kedua royup. Ni Saudara Herman Kenap, kluster Mahkamah Karut macam calon. Tapi tak ada jawatan. Memang kita di sini mereka datang membantu, sepatutnya tak payahlah duk maki hamon dia. Ini soalnya saya pun hairan. Saya tahu ini saudara ni mungkin daripada parti lain. Saya tak berkisah sebab ruangan saya ini saya katakan terbuka pada semua dan anda boleh memberi pandangan. Apa nak buat tu? Itu dia. Mereka mengganggu, memang diganggu sebab live saya ini sentiasa diganggu sebab bukan saya, teman-teman daripada parti-parti lain. Biarkanlah anda punya kepakaran. Jadi saya tadi nak menyantuni satu soalan. Kalau terpilih, tunjukkan dalam tempoh masa 5 tahun ini untuk membantu rakyat Johor. Jangan beri alasan. Ini saudara Talam Shah Saleh, dia bagi tahu. Dia kata kalau dah jadi wakil rakyat nanti kena tunjukkan bahawa Datuk benar-benar berkhidmat untuk rakyat. Bukan ini bukan kaleng-kaleng punya jawatan ni. Datuk bukan orang kayangan. Jangan ingat Datuk nak jadi wakil rakyat sana YB sini. Tapi Datuk harus memberi khidmat, itu yang diharapkan oleh rakyat. Sebab kita ni pun kadang-kadang rakyat melihat mereka ada kalanya meluat dah dengan orang politik Datuk. Apa pandangan Datuk bila keadaan begini? Pada saya macam saya kata tadi lah, saya bukan asing di kawasan Kempas ini. Bahkan macam saya kata tadi, saya sebagai ahli majlis telah pun berkhidmat ketika di keseluruhan kawasan Kempas ini. Di mana kita sentiasa berampil dengan rakyat untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Kalau dulu saya mungkin membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah yang ada kaitan dengan PBT. Kemungkinan kalau kata saya diberikan peluang, diberikan kepercayaan, sokongan sebagainya sebagai Adun Kempas, maka lebih banyak lagi ruang untuk saya memberikan perkhidmatan kepada rakyat yang di kawasan ini. InsyaAllah sebagaimana rakyat di Kempas melihat saya sebagai ahli majlis, itu jugalah sebenarnya saya kalau saya diberikan tanggungjawab yang besar. Di mana bagi saya kepentingan rakyat itu harus kita lihat dan harus kita berikan keutamaan sebagai siapa juga yang diberikan kepercayaan sebagai pemimpin dan juga calon ataupun wakil rakyat yang diberikan tanggungjawab
di masa yang akan datang. Janji Datuk kepada rakyat selama dalam tempoh 5 tahun ni, janji Datuk sebagai wakil rakyat untuk tempoh 5 tahun, bukan setahun. Ya. 5 tahun jadi wakil rakyat. Apa janji Datuk? Apa janji pada rakyat di Kempas? InsyaAllah saya akan cuba laksanakan saya dengan sebaik mungkin, dan bersama juga saya mengharapkan sokongan dari rakyat untuk membantu saya Ya. sebaik mungkin, dan sekiranya ada kelemahan-kelemahan saya yang mungkin perlu diberikan teguran, diberikan nasihat, saya bersedia dan terbuka. Dan sebenarnya itu saya kata tadi, hubungan di antara wakil rakyat dan juga rakyat itu cukup penting, di mana kalau kita ada hubungan yang baik, hubungan yang rapat, insyaAllah segala permasalahan yang ada di kawasan kita akan dapat boleh kita atasi dengan sebaik mungkin. Ya, saudara, itu pandangan dan juga curahan rasa seorang calon yang menawarkan diri untuk bertanding dan menyatakan antara rakyat dan pemimpin dipisah tiada. Mesti ada jalinan kerjasama, jadi barulah setiap permasalahan rakyat itu dapat diselesaikan. Bukan hanya sekadar one way traffic. Wakil rakyat bukan menghulur bantuan saja, tetapi wakil rakyat adalah menangani, menyantuni setiap masalah rakyat. Ya, saudara, andainya Datuk Ramli ini diberi kesempatan, saya berkeyakinan ini beliau adalah kali kedua. Saya tak nak berkempen, tapi saya melihat keyakinan saya andainya Datuk Ramli dapat menjadi wakil rakyat di sini, tentulah ia menjadi satu peluang yang baik untuk rakyat kerana bernaung di bawah pohon yang rendang saya. Dan sebelum kita menamatkan bicara ini, sila Datuk Ramli nyatakan sesuatu pada pengundi. Kepada pengundi di Kempas, saya amat menghargai sokongan dan juga dukungan tuan-tuan dan puan untuk diberikan kepercayaan kepada saya, supaya saya mengharapkan saya dapat diberikan sokongan dan diberikan kemenangan dalam pilihan raya negeri Johor yang akan dilaksanakan pada 12 April ini. Mudah-mudahan kalau saya terpilih, saya akan laksanakan tugas-tugas sebaik mungkin, dan sambil juga saya mengharapkan supaya pengundi dapat keluar mengundi pada 12 April ini dengan penuh kematangan, untuk kita memilih satu kerajaan yang benar-benar kuat dan dapat membaki masa depan kita. Sama-sama juga kita juga harus menjaga kesihatan kita, kan sekali COVID itu banyak kes dalam setiap hari, itu sampai kita keluar mudik kita juga harus menjaga kesihatan kita. Mudah-mudahan kita bukan saja mendapat kerajaan yang kuat, tetapi juga kita mendapat kesihatan yang sentiasa dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Begitu saudara bicara saya bersama dengan calon N47 Kempas, Datuk Ramli Bahrin, dan kita mengharapkan agar pengundi khususnya di kawasan Kempas ini memberi kepercayaan kepada beliau. Dan seperti biasa, malam nanti jam 9.30 malam kita bertemu untuk kita membalon, saudara. Jangan lupa saudara, saya ucapkan terima kasih kerana saudara berkesempatan dengan saya di petang-petang begini. Cuma di sini suasananya hujan. Tapi tidak ribut, saudara. InsyaAllah Johor akan ada perubahan. Saya akan mengulas malam ini kedudukan politik di Johor. Kita jumpa lagi malam nanti jam 9.30 malam. Selamat petang dan selamat minum teh. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.